Salam bahagia. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup menarik sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda. Dan kita akan berbual-bual bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Malaysia-China, impak dan hala tuju pasca COVID-19. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Zabid Abdul Rashid, iaitu Naib Presiden Persatuan Muafakat One Belt One Road Malaysia ataupun PM OBO. Betul tak, Tok, ya? Terima kasih. Jadi apa khabar, Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Sehat, ya? Sihat. Okey, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, biasalah kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Dan jangan lupa, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Dan seperti yang saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup penting dan juga relevan sebenarnya, kerana kalau kita mengikuti sejarah hubungan Malaysia-China, ianya telah pun mencatatkan pelbagai perkara yang cukup menarik. Dan kita tentunya masih ingat lagi bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ketika itu pada tahun 74, iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak, telah pun mengadakan lawatan ke China. Dan itulah sebenarnya merupakan hubungan ataupun mengadakan satu hubungan diplomatik di antara Malaysia dan China, dan ianya merupakan satu catatan sejarah dan juga dimensi yang cukup gemilang bagi hubungan Malaysia dan China. Tetapi perkara ini akan disentuh nanti oleh Datuk Seri. Jadi mungkin Datuk Seri, kalau kita melihat daripada catatan sejarah yang telah pun saya sebut sepintas lalu tadi, hubungan Malaysia-China itu mempunyai sejarah yang cukup lama sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh kongsi sesuatu yang menarik bersama dengan Datuk Seri. Baik, terima kasih Cik Syakiri. Assalamualaikum kepada semua. Jadi seperti yang disebut ni, hubungan di antara Malaysia dan China ini sebenarnya telah pun wujud dengan rasminya dengan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita pada ketika itu pada 31 Mei 1974. Tapi sebelum kita pergi kepada tarikh itu, saya juga ingin menyebut bahawa dari segi sejarah Malaysia atau pada ketika itu 500 tahun dahulu, Kerajaan Melaka telah mewujudkan hubungan yang begitu baik dan rapat dengan Kerajaan China. Dan tidak lupa bahawa Maharaja China telah menghantar Laksamana Cheng Ho ke Melaka. Dan ini merupakan satu perkara yang harus kita lihat secara serius, kerana kalau kita lihat dari segi sejarah negara China, mereka tidak mudah nak mengadakan hubungan dengan mana-mana negara. Sebagai contoh, pada kurun yang ke-18 apabila Inggeris cuba mengambil alih sebahagian daripada tanah besar China, Maharaja China telah mengusir pemerintah Inggeris yang dianggap sebagai tidak bertamadun pada ketika itu. Dan kita harus berbangga kerana Maharaja China pada kurun yang ke-15 dan juga 16 telah mengiktiraf Kerajaan Melayu Melaka pada ketika itu. Itu merupakan satu landasan yang sangat kukuh. Dan lanjutan kepada itu, 500 tahun kemudiannya, Perdana Menteri kita yang kedua, Allahyarham Tun Razak, telah mewujudkan satu sejarah dunia. Saya rasa menggemparkan dunia. Malaysia, sebuah negara yang berparlimen, beraja, mewujudkan hubungan diplomatik dengan sebuah negara yang mana ideologinya sangat berbeza dengan kita. Ini satu sejarah yang tidak dapat kita lupakan. Dan saya percaya kerajaan negara China pada ketika itu menghargai cadangan ataupun jemputan kerajaan Malaysia untuk berkawan dengan mereka dari segi perdagangan dan juga dari segi hubungan antarabangsa. Satu perkara lagi saya nak sebut di sini adalah pada ketika itu negara Malaysia mempunyai satu dasar yang dikenali sebagai
ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Dan inilah yang hendak ditonjolkan oleh kerajaan pada ketika itu, bahawa Malaysia tanpa mengira apakah fahaman adalah sebuah negara yang berkecuali, ya, dan kita suka berkawan untuk kepentingan masyarakat kedua-dua negara. Kalau kita melihat dari segi perkembangan terkini pula, Datuk Seri, kita tahu bahawa hubungan Malaysia-China itu walaupun terpaksa menempuh pelbagai dugaan, ada kalanya gelombang yang begitu besar dan sebagainya. Tapi apakah Datuk Seri melihat bahawa dengan segala cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kedua-dua negara ini, hubungan itu sehingga ke detik ini masih lagi kuat dan erat sebenarnya? Saya percaya bahawa sejak daripada hubungan tahun 1974 sehingga kini, hubungan di antara kedua negara ini, antara Malaysia dan China adalah istimewa. Okey. Di mana kedua-dua negara memahami masalah dalaman masing-masing dan mempunyai pendirian yang jelas, iaitu Malaysia dengan masalahnya dan dalaman, dan juga China dengan masalahnya. Dan kita menghormati sistem masing-masing. Dan itulah saya rasa yang dapat mengeratkan hubungan kita, walaupun kita berada dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang kurang baik, tetapi apa yang jelas adalah mereka menghormati. Misalnya sebagai contoh, dengan adanya perubahan kerajaan pada tahun 2018 misalnya, sebagai contoh, jadi kerajaan China dia tidak memutuskan hubungan dengan kita, tetapi terus mendengar apakah dia cadangan ataupun retihan dan sebagainya. Dan pada ketika ini kalau kita lihat, apabila kita dilanda dengan COVID-19, China pula membantu kita dengan menghantar pelbagai bekalan dan ubatan. Jadi ini menunjukkan satu, bahawa hubungan di antara kedua-dua negara itu adalah sangat istimewa. Macam orang kata, cincang air tak putus lah. Okey, Tuan Sri, itu satu pandangan yang cukup menarik sebenarnya, satu analisis di pembukaan perbincangan kita ini. Saya juga tertarik hatilah bila saya menerima tugas untuk mengendalikan ataupun menjadi host dalam ruang bicara, bertemu dengan Datuk Sri. Kita nak bercakap sebenarnya tentang persatuan mufakat One Belt One Road Malaysia, ataupun dikenali sebagai satu jalur satu laluan, ataupun boleh juga dikatakan satu jalur satu jalan. Jadi apapun maknanya, tetapi itulah sebenarnya yang ingin kita capai. Tetapi apa mungkin boleh Datuk ceritakan sedikit, Datuk Seri ceritakan tentang latar belakang tentang penubuhan satu jalur satu jalan ini, apa sebenarnya? Sebenarnya One Belt One Road ataupun satu jalur satu jalan atau satu laluan adalah satu dasar bahu ekonomi yang dizahirkan, diwujudkan oleh kerajaan China pada tahun 2013. Tetapi dasar ini sebenarnya merupakan daripada sejarah China sendiri, di mana pada kurun yang kedua dan ketiga pada ketika itu sudah wujud yang dipanggilkan laluan sutera. Jadi berdasarkan kepada laluan sutera itu, di mana negara China pada ketika itu sudah ada hubungan perdagangan dengan berbagai negara pada ketika itu. Dan pada hari ini kerajaan China mendapati bahawa sudah tiba masanya untuk dia menzahirkan semula, menghidupkan semula laluan sutera tersebut. Dan pada hari ini diwujudkan dua laluan. Itu yang dipanggil satu laluan darat dan satu laluan laut. Maritime. Jadi ada dua laluan yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan perdagangan di antara negara China dan negara-negara lain. Itu tujuannya. Jadi untuk meningkatkan perdagangan dan juga ekonomi kerjasama di antara pelbagai negara. Setakat ini peranan yang telah pun dimainkan oleh ialah kita panggil persatuan satu jalur satu laluan ataupun satu jalan setakat ini tu. Apa yang lebih yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton kita? Jadi setelah kerajaan China mewujudkan dasar tersebut, maka kita mendapati sudah tiba masanya untuk kita menyambut baik bagaimanakah
masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat perdagangan, boleh mengambil peluang-peluang yang dizahirkan oleh dasar-dasar kerajaan. Dan dengan cara itu, maka kita dapati bahawa salah satu cara yang terbaik, sebab di negara China ini mereka mahukan satu kaedah yang lebih tersusun, teratur. Maka wujudlah dipanggil persatuan, ditubuhkan satu persatuan mufakat, mufakat One Belt One Road, dengan tujuan untuk menggalakkan peniaga-peniaga atau pedagang-pedagang Malaysia dan juga pedagang-pedagang China bekerjasama supaya kita boleh meningkatkan perdagangan di antara kedua-dua negara. Dalam usaha untuk mencapai matlamat itu, apa inisiatif ataupun apa program dan juga peranan yang dimainkan oleh Persatuan One Belt One Road Malaysia sendiri itu? Jadi secara umum sebagai contohlah ya, tujuan kita adalah dari masa ke semasa kita akan mengadakan seminar atau kerjasama ataupun trade fair dagangan dengan pihak China, dan kita akan menjemput pihak-pihak businessman, ahli-ahli perniagaan Malaysia untuk menyertainya, mempamerkan barang-barangannya dan juga menemukan. Kita akan ada yang disebut sebagai business session meeting di antara syarikat Malaysia dan juga syarikat-syarikat China. Selain daripada itu, baru-baru ni kita telah pun, PMOBO telah pun menandatangani dengan China Construction Bank, iaitu bank kedua terbesar di negara China. Dan di Malaysia dia telah tubuhkan bank itu lebih kurang 5 tahun yang lalu, yang mana tujuan dia memang untuk membantu menyediakan kemudahan pinjaman kepada syarikat China dan juga syarikat-syarikat Malaysia supaya dapat ditingkatkan perdagangan. Sebagai contoh, pada ketika ini saya difahamkan bahawa syarikat Malaysia mempunyai perdagangan, dia mengimport barang dari China. Jadi dia bila mengimport barang dari China, dia kena bayar di negara China. Nah, kerana kaedah sistem perbankan di China masih lagi cara mereka, dan peniaga-peniaga kita menghadapi kesulitan untuk membuat bayaran di sana. Sebagai contoh, sistem perbankan di China hari ini tidak ada sistem bank draft. Overdraft facilities. Jadi kemudahan tu di sini orang kita tak faham. Pasal kita mungkin ikut kemudahan perbankan cara barat, tapi di negara China sistemnya agak berbeza. Jadi dengan adanya China Construction Bank, syarikat Malaysia ini dapat kemudahan tersebut supaya boleh membayar kepada syarikat China, dan begitu juga syarikat China dapat memudahkan proses pembelian atau bayaran perdagangan mereka dengan syarikat Malaysia. Jadi kita memudahkan supaya perdagangan tu dapat dipertingkatkan. Okey, cuba kita melihat pada satu lagi persepsi. Mungkin ada mainan di luar sana yang mengatakan bahawa sekarang ini apa yang berlaku ialah kita memberi ruang dan juga peluang yang begitu luas, ataupun kita membuka pintu yang begitu luas kepada pedagang-pedagang Cina untuk menceburkan diri dalam ekonomi Malaysia. Dan ada juga yang mengatakan bahawa satu hari nanti mungkin kita akan kehilangan kerana ianya akan dimonopoli oleh China, terutamanya lah pedagang-pedagang ataupun ekonomis dari China, dan akhirnya mungkin negara kita akan ditakluki secara tidak langsung oleh China melalui dalam aspek ekonomi ini. Jadi sejauh mana betul ataupun tidaknya andaian dan persepsi seperti ini, Datuk Seri? Okey, kalau kita lihat ada berbagai cabaran untuk meningkatkan kerjasama di antara Malaysia dan China dari segi perdagangan dan perniagaan. Dan di sini saya ingin menjelaskan bahawa kebanyakannya adalah salah anggap atau misperception tentang perkara-perkara tersebut. Tidak dapat dinafikan bahawa mungkin berlaku dalam keadaan yang tertentu peniaga-peniaga Malaysia menghadapi kesulitan apabila cuba berunding perniagaan dengan misalnya pihak China. Dan pihak China pun sebaliknya pun menghadapi kesulitan apabila cuba berunding dengan pihak kami. Nah, apa yang berlaku dalam keadaan ini adalah kerana kedua-dua pihak ini kurang memahami kaedah dan sistem masing-masing. Dan dia mengandaikan bahawa sistem perniagaan yang ada di Malaysia akan diguna pakai di China. Dan apa yang ada di China diguna pakai di Malaysia. Malaysia. Jadi dalam hal ini perkara itu tidak benar. Sebab kita mempunyai sistem ekonomi yang agak berbeza dengan apa yang ada di negara China. Dan soalan yang mungkin yang kita kena tahu adalah
adakah kita fahami sistem mereka dan adakah mereka fahami sistem kita. Itu salah satu perkara yang cabaran yang susah di ini. Dan apabila kita berada di rundingan meja dengan pihak misalnya China, syarikat Malaysia berunding dengan pihak China, perkara ni, rundingan ni bergantung kepada siapa yang memerlukan siapa dan siapa boleh menawarkan apa. Misalnya saya bagi contoh. Kita ambil angka 6. Saya letak angka 6 di depan Cik Syarqui. Bagi saya angka 6, tapi Cik Syarqui nampak angka 9. Okey. Jadi kalau bagi saya 6, bagi Cik Syarqui 9. Jadi siapa betul? Dia bergantung kepada dari perspektif apakah yang kita lihat. Dan saya tidak menyatakan bahawa kita lemah dari rundingan, tetapi mungkin kita kurang bersedia atau kita kurang boleh meyakinkan mereka apa yang kita boleh tawarkan kepada mereka. China adalah sebuah negara yang besar, lebih daripada 1.2 bilion penduduk. Okey, sudah pasti dia melihat peluang dia tu lebih daripada kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena tunjukkan kepada mereka apakah yang kita boleh tawarkan dia tidak ada. Soalannya, adakah kita, misalnya contoh, di negara China ada lebih kurang 60 hingga 100 juta umat Islam. Soalannya sekarang, sejauh manakah kita menyatakan betapa pentingnya makanan halal umpamanya untuk diadakan di negara China. Kan? Dan ataupun perubatan ubat-ubatan halal misalnya. Perkara ini tidak terfikir oleh orang sana. Sebab 95% dia adalah bukan penduduk Islam. Tetapi 5% di China itu besar. Jadi ini perkara lah yang harus kita memberi keterangan dan menyedarkan betapa penting. Saya sebagai contohlah saya difahamkan ramai peniaga daripada China yang minat dalam barangan atau keluaran halal. Dan mereka banyak mau tahu dari Malaysia. Tetapi kita pula tak dapat memenuhi keperluan dia. Misalnya, kalau dia kata dia nak order, sekali dia nak order 100 kontainer. Kita hanya boleh supply 1 kontainer sebulan. Itu jadi cabaran kita untuk menghadapi perdagangan dengan mereka. Inilah di antara perkara. Jadi saya rasa untuk kita bekerjasama dengan lebih baik, kita harus memahami rakan kita dan sama-sama juga dia cuba memahami kita. Jadi kita akan sama lagi yang boleh Datuk Seri, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa 2 talian itu telah pun dibuka kepada anda. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum tuan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum Cik Syarqui dan ahli panel yang berhormat. Waalaikumsalam. Datuk Seri. Okey, ini nak infra seperti Jambatan Pulau Pinang dan ACRL dan Port City. Kita tengok hubungan Malaysia dengan China dalam membina infra seperti Jambatan Pulau Pinang. Kemudian kita compare dengan Sri Lanka dulu. Sri Lanka telah menyuruh bagi kepada China dia bina satu pelabuhan. Kemudian dia tak boleh bayar Sri Lanka yang terus urus China telah urus. Dia telah mengambil alih. Bagaimana bila ACRL apabila Malaysia tak boleh tak boleh urus, kemudian China akan ambil alih. Jadi dia akan kontrol ekonomi jadi seperti Sri Lanka. Saya takut Malaysia akan dijajah seperti mana tadi yang berbagai Datuk Seri sebut tadi kan. Kita jangan yang prasangka, tetapi telah berlaku di Sri Lanka. Kemudian harga komuniti getah dan kelapa sawit. Kita tengok hubungan Malaysia dengan China begitu erat semenjak Tun Abdul Razak sejak pada 31 Mei 1974 hingga sekarang. Tetapi harga komuniti kelapa sawit masih tak stabil. Dia turun naik turun. Patutnya bila kita dah baik, patutnya harga komuniti tu dia akan naik. Tapi dia tumpuh kepada Indonesia. Patutnya bila kita baik, jadi harga tu harga komuniti akan naik. Mungkin harga siling dia pergi ke RM3 kan. Kemudian kita pergi pada COVID-19.
kita tengok apa COVID-19, apabila kita hubungan baik, kita tengok apa China ada pengalaman dari segi apa ubatan, apa vaksin dia. Patutnya Malaysia dengan China dah tahu okey, ada orang dah ada pengalaman mengenai penyakit ni. Patutnya dia telah akan bagi ilmu kepada Malaysia untuk untuk bagi baik dalam beberapa hari. Tetapi kita tengok benda ni tidak berlaku. Patutnya dia bagi erat lagi kemudian mengenai proton kita tengok proton tengok dari segi pemilikan equity tengok China telah memiliki dia telah kontrol kita takut satu hari proton ni diambil oleh dia punya pekerja-pekerja semua China. Saya harap yang berbahagia dapat menjawab dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak. Banyaknya soal perkara yang dibagikan oleh pemanggil kita. Memang perkara-perkara yang dijangkakan sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan benarkan nanti Datuk Seri untuk respon kepada apa yang Ridwan bagikan. Dan kepada anda, jangan lupa, anda juga boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat tentang berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian itu kami kekalkan kepada anda, 0320 594624, 0320 594625. Kita lihat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Malaysia China, impak dan hala tuju pasca COVID-19. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Muhammad Zabit Abdul Rashid, iaitu Naib Presiden Persatuan Mufakat One Belt One Road Malaysia. Baik, sebelum menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan tadi, Datuk Seri, kita ambil satu lagi panggilan daripada pemanggil kita yang sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Nawawi dari Kuala Lumpur ada di talian kita. Assalamualaikum Nawawi. Waalaikumsalam Encik Sekawi dan Datuk Seri. Ya. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan Ya. kepada Datuk Seri lah. Ya. Ini Datuk Seri, ini mengenai baguslah kita ada hobor ni. Ya. Kita trading transmission lah. Ya. Tetapi apa yang berlaku waktu COVID ni, Ya. kita terlalu banyak negara, satu dunia pun banyak terlalu depend dengan China ni. Bila negara dia tak boleh gerak, Ya. ekonomi teruk. Jadi apakah kewajaran kewajaran kita masih lagi mengharapkan pada China? Ya. Kan? Ya. Jadi kalau sampai kadang-kadang durian pun tak boleh jual. Betul. Jadi ada satu lagi, dan nombor duanya is saya perhatilah dan dengar di lapangan lah. Ya. Bila construction kami from China buat kerja di sini, tentu dia akan ada kerjasama dengan businessman di Malaysia. Ya. Tetapi kalau dilihat, pekerjanya boleh dikatakan rata-rata dimonopoli oleh orang-orang daripada China lah. Adakah ini satu bentuk agreement antara kerajaan kita dengan kerajaan China? Itu saja yang saya lihat. Lebih pada merugikan rakyat Malaysia. Okey. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Nawawi dari Kuala Lumpur. Persoalan yang menarik juga dilontarkan oleh pemanggil-pemanggil kita. Jadi begitulah apa yang dilihat oleh rakyat Malaysia sekarang ini bila kita bercakap tentang hubungan Malaysia-China ini. Jadi mungkin respon daripada Datuk Seri, kita jawab dulu persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Ini dari segi infrastruktur dan sebagainya, dan Sri Lanka diambil sebagai satu contoh yang baiklah. Akhirnya mereka gagal untuk melunaskan hutang kepada kerajaan China yang membina pelabuhan. Jadi seolah-olah macam tergadai sekarang ini Sri Lanka kepada China. Keseluruhannya apa pandangan Datuk Seri? Ya, begini. Jadi saya tahu tentang persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Ridwan tadi dari Pulau Pinang mengenai projek Jambatan Pulau Pinang dan juga rel laju ECRL di Pantai Timur misalnya sebagai contoh Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa persoalan asasnya adalah apabila kita ingin membuat sesuatu projek seperti di Jambatan Pulau Pinang dan ECRL, dia ada dua pihak. Satu adalah pembeli dan satu ada penawar.
Soalannya sekarang dalam rundingan meja, sejauh manakah pembeli itu mempunyai kuasa mempengaruhi pihak penawar. Dan begitu juga sejauh manakah tawaran pihak orang Cina misalnya itu menarik kepada orang kita. Jadi sebenarnya perkara yang berlaku seperti apa yang berlaku di Sri Lanka misalnya, sampai tergadailah pelabuhannya. Saya percaya perkara itu berlaku mungkin kerana di peringkat awal perkiraan orang yang mengendalikan pelabuhan itu, dia tidak menyatakan secara jujur perkara yang sebenar, ataupun mungkin sebab-sebab tertentu, ya, atau dia salah kira, atau perkiraan andaian dia itu tersilap. Jadi kerana keadaan itulah maka negara tersebut terpaksa mengalami apa juga syarat yang telah dikenakan oleh pihak yang menawarkan. Sebagai contoh, tak usah kata antara Malaysia dengan China. Kalau kita hutang bank dengan Along, apa jadi? Betul tak? Betul. Siapa suruh kita hutang Along kan? Jadi sekarang ni kita sebagai peminjam dan Along sebagai orang yang memberi pinjaman, kalau dia mengenakan syarat yang bukan-bukan, siapa yang merana? Itu sebagai contoh lah kan. Saya bukan nak mengatakan bahawa, jadi perkara asas adalah di rundingan meja itu sendiri. Satu, how you negotiate. How you negotiate. Perkara yang kedua yang sangat penting adalah, sudahkah kita membuat tugas rumah kita, homework kita mengenai projek tersebut. Sejauh mana kita boleh bayar, sejauh mana kalau katalah ekonomi turun dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak buat kerja dengan teliti, maka kita terpaksa menanggung risikonya. Ya, itu pandangan saya. Jadi saya tak boleh, bukan saya tidak mau defend pihak Malaysia atau pihak Sri Lanka, tapi persoalannya is buyers and sellers market. Kan? Siapa macam dalam keadaan misalnya pada hari ini kan. Jadi begitu juga dengan soalan Encik Nawawi tadi, yang mana dia menyatakan apakah faedahnya kalau kita terus meningkatkan perdagangan dia dengan pihak China dalam keadaan yang seperti pandemik seperti ini. Okey, saya ingin menyatakan di sini, dalam keadaan pandemik COVID ini, 19 ini, kita tak boleh salahkan pihak China yang menyebarkan, yang ada pihak mengatakan bahawa China lah yang menyebarkan pandemik ini. Sebenarnya ini satu malapetaka dunia yang mungkin dia bermula daripada satu kawasan dan tersebar ke kawasan yang lain. Itu saja. Now, apa yang kita harus lihat adalah, pelajari adalah, saya difahamkan sejak berlakunya pandemik COVID-19 ini, banyak perkara yang telah dibentuk oleh pihak China dan ditawarkan kepada pihak China untuk mengatasi masalah ini. Now, masalah ubat umpamanya bagi pandemik ini belum lagi ditemui. Tetapi yang jelas adalah cara hidup kita di zaman di era COVID-19 ini berubah. Sebagai contoh, saya difahamkan bahawa pihak China mempunyai teknologi tinggi yang mereka gunakan dalam keadaan COVID-19. Misalnya mereka menggunakan drone, mereka menggunakan satellite monitoring, mereka menggunakan robotik. Sebagai contoh, mereka menggunakan robotik misalnya bagi penerbangan di antara Singapura dengan Guangzhou. Jadi orang yang duduk di hotel terperangkap kuarantin, tidak ada orang pelayan, digunakan robot untuk menyediakan makanan dan sebagainya. Sebab untuk nak mengelakkan penularan COVID-19 ini. Jadi ini satu kaedah baru yang digunakan pihak China untuk menjaga, dan kita patut pelajari bagaimanakah robot yang ada di negara tersebut yang boleh kita fikir. Apa yang dibangkitkan oleh Nawawi tadi ialah bila Datuk Seri sebut tentang penularan COVID-19 ini berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Tetapi yang paling teruk pada satu ketika ialah China sendirilah, kerana bermulanya COVID-19 itu ialah di China, di Wuhan. Di Wuhan. Tapi soalan Nawawi tadi, apakah dalam situasi sekarang ini keekonomi yang boleh dianggap tidak begitu stabil sekarang ini disebabkan oleh COVID-19, apakah kita masih lagi perlu bergantung kepada China sebagai market kita yang utama?
Sebenarnya gini, saya rasa apa yang telah berlaku dalam era hari ini, kalau kita lihat pandemik COVID-19 ni, jumlah yang telah terkesan adalah lebih kurang hampir 10 juta di seluruh dunia. Dan kalau tak silap saya, lebih daripada 500,000 sudah pun meninggal. Tapi kalau kita lihat angka yang terbesar tu adalah di negara barat. Di negara China, US, hampir Britain, dekat 2 juta lebih yang terkesan. 150,000 yang meninggal. Dan di Eropah juga. Tapi kalau kita lihat di negara China, angkanya masih lagi stabil pada ketika itu dan tidak menular. Walaupun baru-baru ni kita dengar bahawa sudah ada peringkat kedua yang sakit tu datang balik. Tetapi apa yang jelas adalah pihak China sudah ada satu kaedah bagaimana mereka dapat mengawal penularan ini. Dan inilah satu perkara yang kita harus guna atau fikir bagaimana perkara ini dapat manfaat kepada kita. Dan saya percaya daripada apa yang berlaku di negara China itu, banyak yang boleh kita pelajari untuk kita meningkatkan lagi supaya penularan COVID-19 di Malaysia ini terkawal. Okey, peranan yang dimainkan oleh PM OBO ini sendiri, Datuk Seri, seperti apa yang disuarakan oleh Nawawi tadilah. Dia menyentuh tentang kalau dilihat pada construction, sektor construction itu sendiri, pekerja-pekerja yang didatangkan atau dibawa oleh syarikat-syarikat Cina yang mendapat hak untuk dalam bidang construction ini membawa pekerja-pekerja China terutamanya. Jadi apakah PM OBO melihat isu ini sebagai satu isu yang serius juga sebenarnya? Saya melihat ini sebagai, kita sedar tentang perkara ini, tetapi perlu diingatkan bahawa perkara ini adalah rundingan di antara kedua pihak, antara syarikat Malaysia dengan syarikat China. PM OBO tidak ada kuasa atau pengaruh untuk menyatakan apa setuju atau tidak. Melainkan syarikat-syarikat Malaysia itu datang kepada PM OBO untuk mendapat pandangan dan sebagainya. Dan setakat ni yang kita tahu, tidak ada pihak syarikat apabila setelah pun bertemu dengan pihak-pihak yang dengan China dan sebagainya, kita pun tak tahu dia punya terperincinya kandungan ataupun rundingan yang mereka buat, kerana itu dianggap sebagai sulit dan juga private and confidential. Tetapi kalau mereka ingin di peringkat awal rundingan tu, boleh kita memberi pandangan. Sebab kita perlu faham bahawa di negara China, undang-undang dia dengan kita tak sama. Undang-undang di sana lain, undang-undang di Malaysia pun berbeza. Sistem kewangan pun lain. Di Malaysia lain, di China pun lain. Jadi kita harus ambil kira perkara itu. Saya tak boleh mengatakan bahawa mereka betul atau kita tak betul ke tidak, sebab perkara kita tak tahu apa syaratnya. Mungkin masalahnya adalah kefahaman tentang bahasa. Mungkin orang Malaysia, tak ramai orang Malaysia yang boleh berbicara dalam bahasa yang mereka mahu misalnya, atau sistem dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi kita tak tahu apa permasalahan yang sebenarnya yang sehingga menyebabkan kita ambil mudah cara mudah. Yang penting saya dapat pinjaman, saya buat. Kesan impaknya perkara kedua. Mungkin ada orang fikir macam tu, saya tak tahu. Ini perkara yang harus kita teliti dengan lebih lanjut. Mungkin kalau ada syarikat yang membuat aduan kepada OBO atau pada pihak kerajaan, mungkin kita boleh telitikan perkara ni. Macam yang dibangkitkan oleh Ridwan, ini pun satu isu yang banyak diperkatakan di luar sana lah. Pemilikan proton oleh negara China, oleh syarikat daripada China. Apakah ini pun PM OBO melihat sesuatu yang positif sebenarnya, memberi impak yang cukup positif kepada perkembangan proton itu, ataupun apa pendirian PM OBO dalam persoalan ini? Okey, kita tahu bahawa syarikat proton menghadapi masalah kewangan. Okey. Dia memerlukan suntikan dana yang agak besar. Untuk kita nak teruskan projek proton. Jadi saya difahamkan ada beberapa pihak yang berminat untuk bekerjasama dengan pihak proton. Maknanya pihak daripada China, pihak daripada
negara barat, Jepun, Perancis dan sebagainya, Jerman dan sebagainya kan. Soalannya adalah kepada pihak pengurusan itu sendiri dan kerajaan Malaysia untuk membuat keputusan dengan siapa yang mereka merasakan berdasarkan kepada terma dan syarat-syarat yang mana satukah yang lebih orang kata baik. Sebagai contoh, kalau kita lihat cerita P. Ramlee satu ketika, ingat tak 3 Abdul? Ya. Jangan marah. Kalau marah, kena jual. Dia sign kontrak, kena jual. Ya. Itu salah siapa? Tapi bijaknya P. Ramlee ni, apa dia buat? Habis dia jualkan orang yang menjual kepada adik-beradik dia. Betul tak? Ya. Itu kepintaran dia. Jadi ini dalam satu hal ni, perkara ni, kita pun harus sedar bahawa kita mesti ada kepintaran. Soalan saya, kenapa kita bagi Geely 51%? Siapa nak Proton? Kita nak duit Geely ke atau Geely hanya minat kalau dia ada, misalnya kenapa dia nak 51%? Sebab dia nak menguasai pengurusan dasar dan sebagainya. Sebab kalau dia beli 49%, keputusannya pihak bukan dia. Jadi dia kata kalau dia nak belanja berpuluh bilion, at the end of the day dia kata dia akan rugi, baik dia terus masuk. Itu satu keputusan perniagaan. Jadi dalam hal ni kita kena fikir. Saya tak, bagi saya is a business decision and kita perlu be open about it. Kan? Okey, kita akan sambung lagi. Apa ni Tok Sri? Sekali lagi kita akan berehat. Tapi sebelum itu kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Cik Sakawi dan juga Dato' Sri ya. Ya. Ada 3 perkara lah. Pertama sekali perdagangan kita dengan Hong Kong begitu erat dululah, tetapi sekarang dah ada sikit itu terjejas. Tetapi perkongkan Kepulauan Hong Kong dengan kerajaan pusat China, bagaimana adakah terjejas dan ditambah lagi tekanan oleh Amerika Syarikat. Nombor 2 dari segi pelancongan memang Malaysia mendapat keuntungan berbilion ringgit kerana begitu ramai pelancong dari China. Tetapi disebabkan virus COVID-19 ni hasil untuk pelancongan agak terjejas teruk. Agaknya berapa tahun lah agaknya terpaksa kita hadapi untuk boleh semula. Dan lagi satu, hubungan Amerika dengan China ni juga perlu diambil kira. Adakah menjejaskan ekonomi kita? Apakah kita sangat bergantung dengan China 100%. Kita dulu ada pandang ke timur. Apa dah jadi dengan pandang ke timur tu? Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti insya-Allah Datuk Seri Dr. Mat Zabit Abdul Rashid akan menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman tadi. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang Malaysia China, impak dan hala tuju pasca COVID-19 dan kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Seri Dr. Mat Zabit Abdul Rashid, iaitu Naib Presiden Persatuan Mufakat One Belt One Road Malaysia ataupun PMOBO. Baik, tadi Datuk Seri, persoalan-persoalan yang menarik juga dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Yang pertamanya ialah tentang perdagangan kita dengan Hong Kong. Apakah itu juga sesuatu yang penting untuk kita lihat sebenarnya, Datuk Seri? Ya, perlu kita ingat bahawa Hong Kong pada hari ini adalah milik kerajaan China. Ya. Okey. Sebelum Hong Kong dipindahkan kepada kerajaan China, hubungan antara Malaysia dengan Hong Kong adalah sangat erat. Kerana pada ketika itu Hong Kong dianggap sebagai sebahagian daripada milik kerajaan British, di bawah naungan kerajaan British. Jadi hubungan begitu tinggi. Dengan perubahan, dengan pemindahan kuasa daripada England daripada UK kepada China, maka berlakulah
cara pemerintahan dan dasar-dasar kerajaan. Tapi kerajaan China tetap dengan memberi kebebasan kepada Hong Kong, iaitu dia mempunyai ekonominya sendiri, pentadbirannya sendiri, kewangannya sendiri dan sebagainya. Cuma dari segi kuasa politik sahaja yang dia mengawal. Dan kalau kita lihat apa yang telah berlaku pada hari ini, hubungan di antara Malaysia dengan Hong Kong tu terus ada. Tetapi agak terjejas baru-baru ni adalah kerana masalah dalaman Hong Kong. Demonstrasi yang berlaku. Jadi kerana itu dia telah menjejaskan, maknanya orang nak masuk ke Hong Kong, airport tak buka, orang nak pergi buat perniagaan, mesyuarat tak boleh diadakan. Satu perkara. Perkara yang kedua, harus diingatkan bahawa selain daripada Hong Kong, ada juga Shanghai. Okey, dan Shanghai ni adalah sebuah bandar yang agak besar dan maju jaya. Dan terpulanglah pada kita sama ada kita nak pergi kepada Hong Kong atau Shanghai. Dan hari ini Shanghai sudah memainkan peranannya. Cuma kita mungkin belum lagi, sebab ramai peniaga-peniaga di Malaysia ni mempunyai hubungan dengan Hong Kong. Kerana Hong Kong tu berbahasa Cantonese. Orang kita berbahasa Cantonese, pergi sana Cantonese. Pergi ke Shanghai, dia tak boleh bercakap Cantonese. Itu salah satu perkaranya. Tapi perlu kita ingat bahawa masalah dalaman itulah yang menjejaskan perdagangan di antara Malaysia dengan Hong Kong. Tetapi dari segi struktur lain tidak ada perubahan. Sebagai contoh, saya sendiri saya ada sebuah di dalam sebuah syarikat yang dinamakan Kanga International Berhad yang listed dalam Bursa Malaysia. Tapi semua operasi kita di China, mainland dan juga di Hong Kong. Tetapi dengan keadaan yang berlaku hari ini, dengan pandemik COVID-19 dan juga dengan rusuhan, kita pun menghadapi masalah. Sebab bila kita nak siapkan laporan tahunan, akaunten di sana kata tak boleh siap dalam tempoh kita sebab dia tak bekerja lah, itulah. Jadi inilah cabaran yang kita hadapi. Jadi kita harus faham. Dan China banyak syarikat-syarikat di mainland China menggunakan Hong Kong sebagai pusat ataupun hub perdagangannya. Sebab ramai orang China di Canton dan sebagainya kurang memahami sistem antarabangsa. Jadi Hong Kong tu dijadikan sebagai pusat untuk perdagangan antarabangsa. Jadi hari ini saya rasa tidaklah terjejas sangat, cuma terjejas kerana keadaan dalamannya. Okey. Hakikat yang harus kita terima ini sudah pun diketahui umumlah tentang sektor pelancongan yang memang terjejas teruk akibat daripada COVID-19 ini. Jadi soalan yang directnya ialah berapa lama ataupun berapa tahun agaknya sektor pelancongan ini akan kembali pulih selepas apa yang sedang berlaku sekarang ini. Okey, saya ingin menyatakan bahawa kami PMOBO telah bertemu dengan Duta Besar China di Kuala Lumpur sebelum COVID lah berlaku, iaitu lebih kurang 1-2 tahun sebelum tu. Dan Duta China sendiri memberi sokongan bahawa mereka akan membawa kalau tak silap saya hampir 3 juta pelancong dari China ke Malaysia. 3 juta ya. Dan kalau kita kira satu orang China akan berbelanja RM3,000, bermakna 9 bilion ringgit revenue kepada kita. Dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini habis. Nah, soalannya tadi adalah sampai bila? Saya difahamkan oleh satu laporan yang dibuat oleh syarikat di UK. Dia membuat unjuran bahawa ubat vaksin untuk COVID ni mungkin hanya dapat wujud pada first quarter 2021. Maknanya 6 bulan, hampir 9 bulan dari sekarang. Okey? Dan dia mengunjurkan bahawa back to normal ekonomi pada tahun 2022. Jadi janganlah kita fikir bahawa tahun 2021 kita akan bersenang-senang. Tidak. Bukan sampai tahun 2020, tapi mungkin sepanjang tahun ini dan tahun akan datang.
Ini satu cara yang untuk nak mengingatkan kita bahawa kita tidak boleh selesa pada hari ini. Kita harus bekerja berusaha dengan lebih keras lagi supaya keadaan ataupun dengan COVID-19 ini cara berniaga, cara kita nak berurusan akan berubah. Bermakna lebih kurang kalau tak silap saya kita bercakap antara 12 hingga 18 bulan. Okey. Ini bukan ujuran saya ini daripada pakar yang melihat apa yang telah berlaku pada umpamanya wabak di COVID-19 ni berlaku hari ini. Pernah berlaku satu pandemik dipanggil Spanish fever tahun 1918. Jadi berdasarkan kepada pandemik tahun tersebut tahun 1918 dimerasakan beberapa tahun, 4-5 tahun, tapi untuk pulih. Tapi mereka menjangkakan untuk COVID ni dengan ada teknologi perubatan dan sebagainya mungkin 1 tahun, 1 tahun setengah. Okey. Baik, kita tahu tentang perang perdagangan Amerika China. Sering itu juga sering mendapat perhatian. Jadi apakah ianya juga akan memberi kesan ataupun impak kepada Malaysia secara keseluruhannya dari segi perdagangan dan sebagainya? Ya, saya rasa konflik ataupun konflik antara Amerika dan China ini memang akan terus berlaku. Itu adalah konflik politik. Ya. Tapi kita harus ingat bahawa Malaysia dengan US ini mempunyai hubungan yang agak baik juga. Tetapi dari segi dagangan, trade antara kedua negara tidaklah begitu besar berbanding dengan Eropah, India ataupun negara China. Ya. Dan pada ketika ini saya rasa kerajaan kita mempunyai dasar yang macam saya kata tu nampak macam berkecuali, tidak menyabelahi sesuatu pihak sahaja, mengambil kira pandangan yang lain. Dan ini adalah satu dasar kerajaan pada hari ini yang sangat baik, dan saya percayalah mungkin boleh membuatkan kita able to sustain our kedudukan ini. Saya difahamkan ada orang tanya kenapa harga komoditi tak naik dan sebagainya. Saya rasa perkara ni kita harus fahami bahawa ini bukan sahaja permainan negara China ataupun Amerika saja. Banyak lagi pemain-pemain lain umpamanya. Jadi kenapa harga tu tak naik dan sebagainya, dia ada cerita di sebaliknya. Ya, bukan saja kerana politik tetapi juga kerana permintaan barangan, supply stock. Misalnya sebagai contoh, harga minyak yang turun pada hari ini dan kemudian dia naik balik. Jadi ini satu perkara yang kita harus lebih bersedia dan menerima pada ketika ini. Apa yang lebih penting adalah menyediakan payung sebelum hujan. Okey, kita ada lebih kurang 4 minit saja lagi tinggal, Datuk Sri. Kita di penghujung sebenarnya. Kita tahu COVID-19 telah pun memberi impak ataupun kesan yang cukup serius lah, terutamanya dalam sektor ekonomi, dan sesungguhnya lah kita mengharapkan ianya akan pulih seperti apa yang Datuk Sri sebut dalam masa yang singkat, tetapi itu hanyalah harapan kita. Dan dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini, terutamanya hubungan perdagangan Malaysia-China ini, apa yang akan dilakukan oleh telah ataupun akan terus dilakukan oleh PM OBO ini dalam usaha untuk menjamin bahawa hubungan perdagangan Malaysia-China itu akan berada di tahap yang memuaskan? Baik, saya rasa dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, saya rasa PM Persatuan Mufakat One Belt One Road ataupun satu jalan satu laluan, jalin satu laluan, mempunyai peranan yang agak penting untuk memastikan bahawa hubungan yang akrab di antara kedua-dua pihak, khususnya syarikat-syarikat di Malaysia dan juga syarikat-syarikat di China, menjamin hubungan tersebut. Sebagai contoh, macam saya kata, kita ada syarikat China, Kanga International Berhad, yang mempunyai kilang di mainland China. Kenapa kita ada kilang di mainland China? Sebab bahan mentah yang kita buat ia adalah sebuah syarikat membuat pakir daripada bambu. Bambu ni pula
tak ada pula di Malaysia, hanya ada di China. Jadi kerana itu dan teknologi ini pada ketika itu tidak ada di sini, masih lagi di sana. Jadi kita terpaksa membuat pengeluaran tersebut di negara China. Tetapi apa yang kita nak ada membawa produk tersebut ke Malaysia supaya kita boleh ekspor di Eropah. Sebagai contoh. Jadi kerana itulah maka syarikat Kanga International Berhad sebagai contoh didaftarkan di bursa Kuala Lumpur dan bukan bursa di Shanghai, di Shenzhen, di China kan. Itu. Jadi kita hendak memastikan bahawa hubungan ini terus ada dan kita hendak menggalakkan juga bahawa syarikat-syarikat daripada China terus datang melabur di Malaysia. Supaya dengan pelaburan tersebut sama ada bukan saja dari segi kewangan tetapi dari segi teknologi, ilmuwan baru yang ada pada ketika ini yang dapat kita manfaatkan. Sebagai contohnya saya kata dengan adanya pandemik COVID-19 ini, maka banyak teknologi-teknologi baru yang telah dibentuk atau dizahirkan, diwujudkan oleh syarikat-syarikat di China. Dan inilah masanya untuk kita bersiap sedia supaya apabila selepas berlakunya pandemik ini kita tidak lagi mencari-cari teknologi tersebut. Satu perkara. Jadi inilah keadaan yang saya juga rasa PM Ubul mempunyai peranan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa hubungan kedua-dua negara ini terus akrab, terjamin dan saling membantu di antara satu sama lain. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mat Zabit kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini. Ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin tak sempat kita kongsikan tetapi kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada pemanggil-pemanggil kita juga yang mengemukakan soalan-soalan yang agak baik juga sebenarnya dan alhamdulillah ianya dapat dijawab dengan begitu berkesan sekali oleh Datuk Seri Dr. Muhammad Zabit. Jadi barangkali Datuk Seri di masa-masa yang akan datang kita duduk lagi di ruang bicara ini untuk bercakap lagi tentang hubungan Malaysia-China kerana ini bagi saya merupakan satu subjek ataupun satu isu yang cukup penting sebenarnya bila kita bercakap tentang hubungan erat Malaysia-China. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini dan insyaAllah seperti apa yang selalu kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.